Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berkumpul sekali lagi di dalam kelas kita untuk mengkaji dengan lebih lanjut lagi berkaitan topik yang sama, iaitu ketaatan kepada malaikat. Tetapi hari ini insya-Allah kita akan cuba untuk mengupas satu subtopik yang baru yang bagi ustazah agak menarik lah sebenarnya. Okey. Tapi sebelum itu kita nak lihat dulu kepada gambar yang telah ustazah sediakan. Okey. Gambar yang pertama ni, okey, boleh nampak ke gambar ni? Boleh nampak kan gambar ni? Okey. Gambar ni, gambar yang pertama ni ustazah nak kamu tengok. Okey, ustazah sediakan 4 gambar. Ustazah nak kamu tengok satu persatu gambar ini, kemudian kamu nilai sama ada gambar ini daripada kategori baik ataupun kategori buruk. Okey. Gambar yang pertama, cuba kamu tengok. Gambar ni berkisar tentang apa? Kamu faham kan gambar tu? Gambar tu mudah saja sebenarnya. Ustazah cuma nak tengok kamu faham ke tidak. Okey. Gambar yang pertama ni berkaitan dengan mat yang naik motor. Apa nama mat tu? Mat rempit. Okey, mereka ni merempit dengan menaiki motosikal. Jadi, adakah gambar ini, perbuatan ini baik ataupun buruk? Okey, perbuatan buruk. Okey, ini gambar yang pertama. Okey, sekarang ni cuba kita tengok kepada gambar yang kedua. Okey, nampak kan gambar yang kedua ni? Okey, gambar yang kedua ini dia bercerita tentang orang yang minum arak. Baik, orang yang minum arak ni, kalau ikut dalam Al-Quran, perbuatan minum arak yang memabukkan ini haram atau halal? Haram. Jadi, perbuatan ini betul atau salah? Dah tentulah salah, sebab ini antara larangan Allah. Baik, ini gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, cuba kamu lihat gambar yang ketiga ni. Okey, gambar yang ketiga ni dia bercerita tentang seorang lelaki yang membantu orang yang kekurangan upaya ataupun yang mungkin mempunyai masalah kesihatan untuk berjalan. Jadi lelaki ini membantu orang yang menghadapi masalah ini tadi. Jadi perbuatan ini dikategorikan sebagai baik atau buruk, mahmudah atau mazmumah. Bagus, mahmudah. Okey, gambar yang keempat. Okey, cuba tengok gambar yang keempat ni. Okey, gambar yang keempat ni dia bercerita tentang apa sebenarnya? Siapa yang selalu buat tiap-tiap hari sebelum datang sekolah? Okey, ini adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Perbuatan yang baik, menyantuni orang tua sebelum kita datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan redha Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi, kenapa pada hari ini ustazah bercerita tentang keempat-empat gambar ini? Apa perkaitannya dengan perbincangan kita pada hari ini? Jadi, tajuk kita hari ini adalah hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat. Okey, apa hikmah? Hikmah ni apa? Hikmah ni adalah bagaimana kita nak melihat implikasinya atau kesannya kepada diri kita, ataupun kenapa kita kena beriman kepada malaikat dan bagaimana dengan beriman kepada malaikat itu memberi kesan kepada jiwa seorang Muslim. Okey, jelas ya dekat situ? Okey, jadi hari ini kita akan lihat satu persatu berkenaan dengan hikmah beriman kepada malaikat. Okey. Sebelum ustazah pergi dengan lebih lanjut, cuba kamu buka buku teks kamu muka surat 78. Cuba kamu buka buku teks Pendidikan Islam tingkatan 2 muka surat 78. Okey, dah buka ya? Okey, jom kita teruskan pembelajaran kita. Baik, yang pertama, nombor 1 adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana menyedari kehebatannya menciptakan
malaikat. Saya ulangi, meningkatkan keimanan kepada Allah kerana menyedari kehebatannya menciptakan malaikat. Baik, apabila kita beriman bahawa malaikat itu wujud, kita percaya bahawa malaikat itu ada, kita percaya bahawa malaikat itu ada tugas-tugas mereka yang khusus, maka daripada situ kita sebenarnya akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah kerana kita sedar bahawa Allah itu hebat. Hebat dalam apa? Hebat dalam menciptakan malaikat yang mempunyai pelbagai kelebihan pada diri malaikat, dengan ketaatannya, dengan sifat malaikat yang diciptakan daripada cahaya. Macam mana makhluk Allah ni diciptakan daripada cahaya? Dengan mempunyai sayapnya, dengan sifat amanah mereka dalam melaksanakan tanggungjawab. Jadi macam mana Allah ciptakan makhluk itu, begitulah kita kena mengagungkan kehebatan penciptanya, iaitu Allah SWT. Jadi kita akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Baik, seterusnya, nombor 2, cuba kamu lihat. Baik, menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyak amalan soleh kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan baik. Ini adalah hikmah kita beriman kepada malaikat yang kedua. Okey, menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyak amalan soleh. Seperti mana yang kita tahu, Allah itu telah menciptakan malaikat dengan pelbagai tugas, antaranya mencatat amalan baik dan amalan buruk manusia. Siapa yang mencatat amalan kebaikan? Saudara ulang banyak kali dah. Yang mencatat amalan kebaikan adalah malaikat Raqib. Siapa yang mencatat amalan keburukan? Malaikat Atid. Bagus, malaikat Atid. Dua malaikat ini mencatat amal kebaikan dan keburukan. Jadi disebabkan itu, kita perlu memperbanyakkan amalan baik kita, sebab ada makhluk Allah yang mencatat amalan kita. Kita kena yakin bahawa malaikat ni tadi, dia taat dengan perintah Allah. Dengan cara dia akan lakukan semua tugas dia. Jadi kalau malaikat Raqib tadi tugasnya mencatat amalan kebaikan, dia akan catat walau sekecil-kecil mana amalan kebaikan kita. Kalau malaikat Atid tadi ditugaskan untuk mencatat amalan keburukan, maka dia akan catat sekecil-kecil amalan keburukan kita. Jadi kita kena yakin dengan tugas-tugas malaikat ini. Dan malaikat ini memang Allah ciptakan, dia taat dengan perintah Allah. Okey, itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan buruk dan akan dihisap pada hari kiamat. Menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan. Apa contoh amalan keburukan? Macam tadi Ustaz dah tunjukkan. Apa dia? Betul, minum arak. Lagi gambar tadi, merempik. Lagi, bercakap bohong. Lagi, menzalimi binatang. Lagi, mencuri barang kawan. Itu adalah contoh-contoh amalan keburukan. Bagus, maksudnya kamu fahamlah amal buruk tu macam mana. Jadi kamu nak buat ke kamu nak tinggal? Mestilah kita tinggal. Jangan buat apa yang Allah tak suka. Okey, jadi kita kena tinggallah amal keburukan kita. Sebab apa? Bila kita buat amal keburukan, Allah akan catat. Allah akan suruh malaikat Atid catat dalam buku amal keburukan. Jadi akan dapatlah satu dosa. Nak dosa ke? Apabila banyak dosa kita, maka neraca timbangan nanti akan berat dengan amalan keburukan. Bila berat dengan amal keburukan, kita ke neraka ke kita ke syurga. Jadi siapalah yang nak masuk neraka kan? Semua nak masuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita tergolonglah dalam golongan hamba Allah yang dapat merasai nikmat syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, apa dia? Menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Macam saya cakap tadilah, kita akan sentiasa berhati-hati. Bila kita tahu ada yang memerhati, ada yang mencatat amalan kita. Jadi kita akan berhati-hati dengan kata-kata, kita akan berhati-hati dengan pemikiran kita, kita akan berhati-hati dengan tingkah laku kita, kita akan berhati-hati dengan kata-kata dalam hati.
Sebab semua ni Allah tahu dan malaikat juga tahu. Dan apabila malaikat tahu, dia akan terus transfer. Transfer ke mana? Transfer ke dalam buku catatan kita. Terus tulis. Jadi lepas ni kita kena sentiasa berhati-hatilah. Okey? Itu yang keempat. Yang kelima, membentuk peribadi Muslim. Membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Bila kita melakukan amal kebaikan, bermaksud kita ini inginkan diri kita menjadi seorang Muslim yang sejati, seorang Muslim yang betul-betul beramal dengan perintah Allah, dan kita meninggalkan larangan Allah. Bermaksud kita ni sayanglah pada Allah. Kita sayang pada Allah dan kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur dengan segala pemberian Allah. Dengan cara itu, bila kita tinggalkan larangan tu, kita ni jadi salah seorang hamba yang bersyukur dengan segala pemberian Allah. Jadi di situ antara hikmahnya, mengapa kita ni perlu beriman kepada malaikat. Okey, cuba kamu tengok pula di bahagian bawah tu, di bahagian bawah daripada lepas habis poin kelima, hikmah beriman kepada malaikat tu kan, dia ada satu kotak, dia tulis dekat situ amalan, ain mim lam nun, amalan. Okey, apa amalannya kat situ? Dia suruh amalkan doa. Cuba seorang bacakan amalan doa tu, amalkan doa tu apa dia? Okey, Alhamdulillah. Okey, antara intipati doa yang kawan kamu baca tadi iaitu, Ya Allah, berikanlah kitab amalanku di tangan kananku. Tangan kanan mana tangan kanan? Okey, angkat tangan kanan kamu. Okey, dan jauhilah aku daripada menerima kitab amalanku dengan tangan kiriku. Ya Arhamar Rahimin. Di akhirat nanti, apabila kita dihisap amalan kebaikan dan amalan keburukan kita, kita akan menerima buku amalan kita di atas muka bumi ni sama ada dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Okey? Sama ada dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ada sebab kenapa kita terima buku amalan dengan tangan kanan atau kiri. Okey. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya, kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Okey, ini daripada surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Seterusnya, Allah berfirman lagi dalam surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Maksudnya apa? Adapun orang yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kiri, maka ia akan berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalku dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Jadi daripada dua ayat daripada surah Al-Haqqah dan juga surah Al-Insyiqaq tadi, jelaslah bahawa penerimaan buku amalan dengan tangan kanan atau tangan kiri ni tadi akan menentukan bagaimana kita nanti dihisap amalannya di akhirat nanti. Sama ada susah atau senang. Senang ke tidak kita ni nak dihisap, senang ke tidak kita ni nak dihitung amal kebaikan, amal keburukan kita. Kalau amal keburukan kita banyak, maka perhitungan kita ni susah. Perhitungan kita ni nak masuk syurga ke nak masuk neraka ke jadi berat, jadi susah. Jadi siapa yang menerima buku amalnya dengan tangan kiri, seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah tadi, dia akan merasa sesal sangat, dia akan merasa sedih, dia rasa tak nak terima buku amalan kita ni tadi dengan tangan kiri lah, kan? Jadi siapa yang menerima buku amalnya dengan tangan kanan, nescaya akan dipermudahkan hitungan amalannya. Bila mudah hitungan amalannya, jadi dia cenderunglah untuk ke syurga. Tapi jika susah hitungan amalannya, maka dia lebih mudah untuk ke neraka. Sebab susah.
susah nak dihitung amalannya tadi sebab banyak sangat dosa. Jadi mudah-mudahan dengan amal kebaikan kita yang kita lakukan atas muka bumi ini, sedikit sebanyak dapat membantulah kita nanti di akhirat kelak semasa perhitungan amalan di mizan nanti, mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Ingin Ustazah simpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini dengan ayat daripada surah Qaf. Cuba kamu lihat dalam muka surat 78 tu. Okey. Spektrum ilmu, percakapan dan perlakuan kita dicatat oleh malaikat dan akan dihisap oleh Allah di mahsyar kelak. Okey. Daripada ayat surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksud dia apa? Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan atau perbuatan yang dilakukan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Okey. Allah cerita dah dekat sini bahawa malaikat tu dia mengawasi kita. Dia catat amalan kebaikan kita, dia catat amalan keburukan kita. Dia sentiasa menulis, menerima dan menulis segala perbuatan buruk dan perbuatan baik kita. Jadi daripada situ lagilah dah dikukuhkan pula dengan ayat Al-Quran. Allah dah sebut dalam surah Qaf ayat 18 ni. Jadi dekat mana lagi kita nak berdolak dalih yang mengatakan tak ada siapa yang memerhati perbuatan kita? Dah tentu ada yang memerhati, sebab ini daripada ayat Al-Quran, iaitu kalam Allah sendiri. Allah sendiri yang telah memberitahu bahawa malaikat itu wujud, malaikat itu ada tugasnya masing-masing dan malaikat ni melaksanakan tugas mereka. Jadi kita kena percaya, kita kena beriman dan kita kena beramal dengan amalan kebaikan. Okey, sebelum Ustazah menghabiskan ataupun menamatkan pembelajaran untuk sesi kali ini, suka untuk Ustazah beritahu kepada kamu bahawa Ustazah ada sediakan kuis untuk setiap pembelajaran kita bagi topik ini. Jadi, untuk pembelajaran hari ini juga Ustazah sudah sediakan satu link kuis untuk kamu jawab. Nanti Ustazah akan beri kepada kamu melalui grup WhatsApp kita. Jadi Ustazah harap kamu dapat jawab soalan tersebut dan feedback kamu nanti ataupun jawapan daripada laman itu nanti akan terus datang ke paparan komputer Ustazah. Jadi Ustazah akan tahulah siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Jadi pastikan komitmen kamu, jalankan tanggungjawab kamu sebagai pelajar untuk melaksanakan tugasan Ustazah beri ini. Boleh ya? InsyaAllah. Terima kasih di atas kerjasama kamu. Jadi sekadar itu dahulu untuk pembelajaran kita bagi sesi kali ini. InsyaAllah jika kita diberi masa dan kelapangan waktu pada akan datang, kita akan sambung lagi topik pembelajaran kita ini. Okey? InsyaAllah. Oleh itu, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.